Salam. Orang tahu dah ha. Ingat tak nampak orang dengar dah. Oi, ni clearnya. Oh, sudah ada 18 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tanda lah pasal habis dah surah tu. Insya-Allah pada pagi ni pinjam pen, ada pen. Pada pagi ni insya-Allah kita masuk surah An-Nasri. Ya, selamat menyambut PKP. Kami PKPB. Macam-macam ada. Surah An-Nasri ini surah Idza Ja. Ya. Jadi salam kepada semua. Ya, mudah-mudahan apa yang bakal saya sampaikan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Surah An-Nasri turun di Madinah. Ayatnya 3 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang bermaksud apabila datang pertolongan Tuhan dan terbuka negeri Mekah dan melihat engkau manusia masuk ke dalam agama Tuhan berpuak-puak, berduyun-duyun, maka mengucap tasbihlah engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memuji Tuhan engkau dan minta ampunlah engkau daripadanya. Sesungguhnya dia adalah yang amat memperkenankan taubat. Surah An-Nasri. Ya. Huraian. Muslim pemik gelas mana? Di masa keadaan Islam lemah, sedikit sangat mereka yang memeluk agama suci ini jika dibandingkan dengan keadaan kafir Quraisy yang banyak dan kuat itu. Runsing dan susah hati sahabat-sahabat Nabi serta junjungan juga.
Jadi ceritanya macam selalu kita sebut, tak apa kita ulang, ya? Sebab ulang pun tak apa, sebab Melayu mudah lupa, kan? Islam mula berkembang di bumi Mekah. Selama 13 tahun Nabi berhempas pulas menyampaikan risalah Islam. 40 orang sahaja yang memeluk agama Islam. 40 orang Allah letih. Dan kini penduduk dunia yang berjumlah 7 bilion. Daripada jumlah 7 bilion, 1.8 bilion adalah orang Islam. Jadi itulah keadaan yang telah dibayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam bermula dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang. Maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Di peringkat awal permulaan Islam mula berkembang di Mekah selama 13 tahun, 40 orangnya. Kemudian setelah tersebar dengan luasnya ke tanah Arab, jadi maknanya ketika itu di bumi Madinah ratusan ribu orang-orang Arab yang memeluk agama Islam. Dan kini 1.8 bilion jumlah umat Islam di seluruh dunia, Masya Allah. Tetapi Nabi dah bagi tahu Islam bermula dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang. Sebagaimana permulaan di Mekah dulu, tak ramai yang suka, yang minat dengan agama Islam. Begitu juga perkara yang sama akan berulang di akhir zaman. Dan Islam akan kembali dagang walaupun 1.8 bilion umat Islam. Daripada jumlah yang begitu besar, tak kesemuanya suka, minat dengan agama Islam. Tu dia, letih. Dan Nabi menyatakan fatubal lil ghuraba. Maka berbahagialah siapa-siapa yang asing, yang dagang. Maknanya bila di akhir zaman umat Islam yang begitu ramai jumlahnya, tetapi yang mahu kepada Islam, yang committed dengan Islam, yang nak amal ajaran Islam tak ramai. Kalau kita tergolong di dalam golongan yang sedikit itu, kita adalah golongan yang bahagia. Faham tuan-tuan? Itu Islam. Saya nak kait dengan ayat Quran. Buat apa? Ayat Quran Ali Imran 144. Dia ada sedikit persamaan ayat yang saya nak baca ni. Ya? Persamaan di segi apa? Allah berfirman, kita bagi peluang Siap-siap nak tengok ayat tu betul tak? 144 bukan 141. Aduh letih. Ni pun cerai tuan-tuan. Tu pun bukan main. Orang bagi 144, dia bagi 141. Dia kata baru salah sekali apa dekat 100 kali lah. Dia bermula dengan wama Muhammadun. Ada? Wama Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahu azim. Semua nak lawan tauke, kita bagi 144 tengok 141 dah tak betul lah. Kita ni lebih kurang macam Dr. Zakir Naik lah. Dengar ayat ni, dan kita kaitkan dengan hadis mulia. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul.
utusan Allah, messenger of God in English, kan? Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah sekiranya kalau beliau wafat atau terbunuh di dalam peperangan, kamu nak berpaling ke belakang, yang ini dengan meninggalkan ajaran Islam, kita berhenti kat sini dulu. Alasan Muhammad telah wafat, kami tak nak lagi nak beramal ajaran Islam, berpandukan Quran dan As-Sunnah. Betul kan ni? Ini yang Nabi sebut. Di akhir zaman, umatku yang begitu ramai jumlahnya, mereka juga seolah-olah macam di peringkat awal tersebarnya Islam. Tak ramai yang minat, yang suka dengan ajaran Islam. Tetapi sesiapa di kalangan umat beliau yang berpegang teguh ataupun istiqamah, committed dengan ajaran Islam, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, ketika orang lain meninggalkannya, Nabi kata fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, beruntunglah ataupun berbahagialah mereka-mereka yang dagang ini, yang asing. Bahkan masyarakat akan melihat kita seolah-olah macam alien. Ni apa ni, pakai jubah, janggut, isteri pakai furdah, tudung labuh, bukan tudung apa bawal, bukan tudung tenggiri, tudung labuh, bahasa pelik ni. Ni yang Nabi sebut. Di akhir zaman, Islam akan kembali dagang, menjadi satu agama yang dianggap macam pelik, asing daripada agama-agama lain. Tetapi dalam ayat Quran, Allah sebut, apakah dengan alasan kalau Muhammad wafat atau terbunuh di dalam peperangan, kamu nak meninggalkan ajaran Islam, nak berpaling ke belakang? Dan sesiapa yang berpaling ke belakang, meninggalkan ajaran Islam dengan alasan Muhammad telah wafat, maka sekali-kali mereka tidak mampu memudaratkan agama Allah. Bahkan wasayajzillahu syakirin, dan Allah menyatakan, dan aku, kata Allah, akan memberi ganjaran kepada mereka-mereka yang bersyukur. Bersyukur apa maksud? Yang tetap berpegang teguh, istiqamah, mengamalkan ajaran Islam, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cerita dia. Ada hadis Muslim, ada ayat Quran, Ali Imran 144. Boleh? Semua okey? Alhamdulillah. Cuma kita nak tengok. Tuan-tuan baca tadi komen daripada Ustaz Haddad. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baca komen. Memang betul umat Islam di akhir zaman jumlahnya begitu besar, begitu ramai, tetapi tidak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Kenapa terjadi sedemikian? Ini kita nak bahas. Kenapa di akhir zaman umat Islam yang jumlahnya begitu ramai, tetapi ramai juga yang meninggalkan Islam, yang tak mau beramal dengan ajaran Islam? Banyak sebab, banyak faktornya. Saya sebut dua sudahlah. Saya pun bukan boleh hari-hari kuliah duha, tapi Mus kata satu Malaysia rindu kat Ustaz Syarilong, Siti Aisyah rindu kat saya, Mus rindu kat saya, Rosalia Aris rindu kat saya. Muhammad Rusdan pun rindu kat saya, Zahimi Zakaria, semua pakat rindu. Jadi rindu. Nak nyanyi pun tak tahu lagu tu. Nak bagi hilang ngantuk. Ya, yang beruntung mereka dapat hidup beramal ikut apa yang Nabi tinggalkan, sedangkan yang lain merosakkannya. Jadi kita nak bahas secara ringkas, kenapa di akhir zaman umat Islam, baik di Amerika, di negara Arab, di belah Asia dan sebagainya, kenapa mereka meninggalkan Islam? Banyak faktornya. Saya nak sebut dua cukup.
Pertamanya ialah kerana kejahilan. Inilah puncanya. Ignorance. Dalam bahasa Inggeris. Do you understand ignorance? How to spell ignorance? IGNORANCE. Ini kerana kejahilan. Umat Islam dah tak peduli tentang Islam. Islam yang mereka fahami solat, puasa, zakat, haji, itu saja Islam. Tak betul. Kita dah bagi tahu dah, Islam ni agama yang sempurna. Islam mengajar umat Islam tentang politik, tentang siasah, tata cara memerintah. Hege-hege sangat. Nak tukar kerajaan, agung dah istihad darurat, balik awal. Sampai Ogos tak ada lagi perubahan pucuk pimpinan negara. Jangan bimbang, dah tak boleh buat lah. Baik pilihan raya kecil maupun pilihan raya umum. Sabarlah sekejap, wahai ahli politik. Sabarlah kejap. Baru 2 tahun. Pilihan raya yang ke-14 9/5/2018. Dia punya tempoh 5 tahun je. Makna 2019, 20, 21, 22, 23. Tetapi lazimnya di Malaysia ni, pilihan raya tak dibuat genap 5 tahun, kadang-kadang 4 tahun. Sabarlah. Kita mempunyai ahli parlimen yang berwibawa. Berwibawa, betul lah. Bila jadi menteri, dia bawa balik semua rumah dia. Mus pun setuju. Kita mempunyai ahli parlimen yang berwibawa dan karismatik. Dia bawa balik semua habis. Projek 1 juta, tulis 2 juta. Ini semua hapraknya. Ini semua penting dirinya. Kita dalam keadaan sekarang sedang menghadapi pandemik COVID-19. Bagilah selesai masalah ni dulu. Sekarang terus meningkat. Dan di antara yang disebut ialah yang disebut punca peningkatan pandemik COVID ni kerana pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sabah. Itu yang mula tersebar. Cuba bayangkan kalau PRU 15 dilaksanakan, Allah jam. Kadang-kadang mintalah siapa yang tergeh-geh sangat nak PRU ni, biar kena COVID lah, mati cepat sikit, selesai masalah. Itu cerita dia. Sabarlah, baru 2 tahun, ada lagi tempoh 3 tahun. Esok kamu naik bersama juga. Islam aja. Soal pemerintahan, soal politik, bukan solat, puasa, zakat, haji semata-mata. Sistem perundangan Islam, sistem pendidikan Islam yang selalu saya sebut. Jadi oleh kerana kejahilanlah umat Islam membelakangi dan enggan beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya. Boleh faham? Itu cerita dia. Itu yang akhir zaman ni memang betul. Kita buat kuliah. Marah kerajaan tak buka masjid. Kerajaan ni katanya di Selangor, betul kan tidak tahulah, solat jemaat hanya dibenarkan 6 orang je. 6 orang saja. Cuba bayangkan, tengok, saya nak baca khutbah tuan-tuan, 6 orang saja jemaah makmum yang ada depan saya. Silap-silap Tok Imam tu lah hari tu cirit-birit, tinggal 5. Yang 5 ni pula 2 orang sekejap-sekejap keluar, sekejap-sekejap keluar pergi tandas, kencing tak lawas. Tinggal 3 orang hak dengar khutbah. Yang 3 ni sandar dekat dinding tidur. Itu siapa nak dengar? Tak ketawa. Macam ni pun tak ketawa lagi. Nak punchline macam mana? Itu cerita dia. Kerana kejahilan. Sebab tu saya selalu tekankan, bila kita berkhutbah, kita diperluan khutbah Jumaat, pastikan khutbah kita Power Rangers, cerita soal akidah, cerita soal pemerintahan. Kita pun bukan alim, kita pun tak pandai, boleh sikit-sikit. Maklumlah ustaz biasa-biasa je, kan? Kita nak ambil kesempatan tersebut, membuka minda masyarakat dengan khutbah. Ini khutbah pun cerai. Betul lah ustaz kata, betul ustaz, 6 saja.
kita nak buka minda masyarakat, mungkin ada menteri, mungkin ada ketua polis dengan khutbah Ustaz Syaril Long tentang pemimpin yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bergegar-gegar. Kemudian pemimpin yang dilaknat oleh Allah. Ini dia. Baru ada, mudah-mudahan ada perasaan takut, sebab saya tidak mampu untuk memberi hidayah, hanya sekadar wa ma'alaina illa balaghul mubin. Aku sampaikan saja dengan sejelas-jelasnya. Kerana kejahilan. Bila dibuka masjid, jemaah tak pernah pun solat berjemaah. Yang petition tu, jemaah mungkin tak. Oh, masjid tutup, dah masjid buka, dia tak datang. Kemudian yang datang pula tak nak dengar majlis ilmu. Itu macam mana nak faham Islam? Ustaz buat live khutbah Jumaat, ada, carilah, ada. Bulan lepas ada dekat Masjid Batu, Power Rangers ni. Bulan lepas apa? Ni bulan apa? Baru-baru ni. Ni berapa bulan? Cari, ada khutbah saya, pemimpin yang dilaknat oleh Allah, bergegar-gegar. Tu cerita dia. Yang pertama adalah kerana kejahilan. Sebab tu umat Islam meninggalkan Islam. Arab pun sama. Walaupun Al-Quran bahasa dia pun tak faham. Ada sebahagian Arab tak tahu membaca Quran, apatah lagi untuk memahami hukum hakam Islam. Kita yang boleh berceramah, banyak benda yang kita masih tak tahu. Saya berpegang dengan kata-kata Imam Asy-Syafi'i, kullama zadani ilma zadani fahma bijahli. Setiap kali Allah tambah ilmu pengetahuan kepadaku, bertambah fahamlah aku masih jahil. Kejahilan di antara faktor yang menyebabkan umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Yang kedua, kerana apa? Kerana kebendaan. Ni yang masalah. Siapa boleh bagi benda, kita sokong. Itu dia. Siapa tak boleh bagi benda, kita tak sokong. Kalau kata benda lah, Abah Din ni dah bagi macam-macam ni. Pasal tahun ni ada lagi kan yang bantuan sara hidup tu. Apa ndak lagi? Bukan negara kita saja yang dilanda pandemik Covid ini. Seluruh dunia. Bukan kita nak sokong Abah Din kerana dia bagi benda. Tak boleh. Tengok puak-puak puak-puak kafir Quraisy, Al-Isra 90. Puak-puak kafir Quraisy, Muhammad mengajak mereka kepada Islam. Qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ada tak? Dan berkata mereka ini kafir Quraisy, ayat 90 Al-Isra. Tak ada? Bunyi sama? Betul. Dan mereka kafir Quraisy menyatakan kepada Muhammad SAW, sekali-kali kami tidak akan beriman kepada engkau. Tu cerita dia. Main pen kejap. Terus ambil balik, buruk siku. Sekali-kali kami tidak akan beriman kepada engkau Muhammad, sehingga engkau memancarkan apa? Air di setiap rumah kami. Itu lebih kurang maksud macam tu lah. Kamu pancarkan air pada bumi ini, kami akan beriman kepada engkau. Kenapa dibuat perumpamaan sedemikian air dengan kehidupan manusia? Ya, saya dah sebut fundamental needs. Makna perkara-perkara keperluan asas manusia. Di antaranya air. Orang Kedah kata ayak, ada kata ayo. Kalau kamu boleh pancarkan ayak di atas muka bumi ini yang kering kontang ini, kami akan beriman pada engkau. Kenapa Allah wujudkan perumpamaan sedemikian? Inilah untuk menyatakan manusia senantiasa nak benda materialistik. Ini perangai manusia. Kita akan terus menyokong mana-mana kerajaan yang mementingkan, yang mengutamakan rakyat, bukan peribadi. Kalau esok takdir berlaku PR15, kalau rasa Abah Din tak betul, buang. Rasa siapa betul? Hak pembangkang sekarang betul, dia pun tak betul.
Masa perintah 22 bulan kelang kabut. Nah, apapun kita berpandukan Quran. Kita hendak yang menjadi pemimpin ni orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Tak kira daripada parti mana, asalkan kamu berpandukan Quran hadis, kamu adalah pilihan kami. Boleh. Tu cerita ni main mana pula? Siapa main hantar? Alamak. Tu cerita dia. Nah, boleh tuan-tuan? Kerana kebendaan Al-Isra ayat 90. Hari ni pun sama. Kadang-kadang ada kerajaan-kerajaan pemerintah yang cukup haprak. Dia pancing rakyat dengan kebendaan untuk mengekalkan kekuasaan dan kedudukannya. Tuan-tuan, kita nak bagi tahulah. Suratul Anfal tu dia kelang kabut. Ayat 63 dengar ni muslimin dan muslimat. Mungkin saya tak pernah baca ayat ni dan saya pun tak ingat dah. Nah, 8 kan? 63. Apa dia ni kita ni? Meluat-meluat apa? Sembang kencang ayat 63. Kebendaan ni tuan-tuan, nanti saya kait dengan sebuah hadis. Tak apa, saya baca hadis dulu sementara saudaramu cari. Lau anfaqta, ada dalam sebuah hadis ni, dia kata apa? Sembang kencang, indahnya bahasa apa benda ni? Baca sikit, kita nak jawab. Ni bukan cerita sembang kencang, kita nak bercakap dari Quran. Pantun. Pantun tak apa. Hang tala aku tala balik lagi. Aku kan boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawar. Apa dia? Kebendaan. Kafir Quraisy hantar satu delegasi bertemu dengan Abu Talib. Siapa dia? Bapa saudara dia. Wahai Abu Talib, pergilah pujuk anak saudara kamu tu. Dia nak apa pun kami bagi. Kalau nak wanita, nak harta, nak kedudukan pun kami bagi. Nak jadi ketua pun kami boleh tabal dia sebagai ketua. Bila Abu Talib datang bertemu Nabi, dia convey the message. Cakap Inggeris sikit. Convey the message. Sampaikan message tadi daripada Quraisy. Macam inilah Muhammad, kamu nak apa pun dia orang bagi. Lantas Nabi bersumpah, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asluka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhirhu Allah au lakaduna al hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab siapa? Kitab Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi jangan duk petikai lah. Yusuf Qaradawi ulama ada PhD, 10 PhD. Saya dipahamkan. Kita PhD kita panggil hasad dengki. Nah, permanent head damage. Bukan semualah. Kan? Itu ceritanya. Nah, Nabi menolak tawaran kafir Quraisy mentah-mentah. Demi Allah, wahai bapa saudaraku, kalau mereka datangkan kepadaku matahari, diletak di tapak tangan kananku. Mereka datangkan kepadaku bulan, diletak di tapak tangan kiriku, supaya aku meninggalkan perjuangan ini sama sekali tidak, sama ada aku menang atau aku binasa karena mempertahankan perjuanganku. Ni ajaran Islam. Bukan dia tak nak terima bulan, bukan dia tak mau terima matahari. Makna dibuat contoh sebagai kebendaan yang ditawarkan kepada beliau. Sebab itu saya nak memperingatkan kerajaan-kerajaan khususnya di Malaysia ni lah. Kalau dulu PA, sekarang PN. Dengar ayat ni, ayat 63. Kamu ingat, wahai kerajaan, kamu ingat bila kamu sogok rakyat dengan kebendaan, pastikah rakyat akan sokong kamu? Ni ayatnya, tengok mus. Tak mantap lagi ke hujah ni? Tapi aku pun tak ingat. Mu jangan ketawa ke aku, hang lagi tak ingat. Mu ingat dia kemas sangat. Saya nak baca ayat ni. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim.
qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ini permulaan ayat dia. Dengar ni Wa'lin. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Faham tuan-tuan? Catat ni. Suratul Anfal surah ke-8 ayat 63 sebagai peringatan pada kerajaan-kerajaan. Jangan kamu membeli rakyat, sokongan rakyat, undi rakyat dengan kebenaran. Belum tentu rakyat mungkin ambil, tapi dia tak bagi undi ke hampau. Padan muka hampau. Nampak? Boleh? Itu ada komen apa tanya satu soalan tak ada baca. Sebelum Ismailin tu ada satu komen dia tanya apa tu. Boleh tuan-tuan? Jadi ingat faktor yang kedua ialah kebenaran. Bila kata kebenaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ditawarkan oleh Quraisy. Tawaran. Ni bagus ni, poin ni. Saya tak sempat tulis tadi. Dia datang secara spontan. Spontan Melayu orang putih kata apa? Spontaneously. Mus dia belajar bahasa Inggeris dengan saya. Apa? Kena ulangan ni, banyak sangkut. Sangkut tu hang punya rumah, bukan sangkut tang ni. Jangan marah. Gurau saja baik. Jadi itu saya nak kaitkan, nak relate dengan perenggan yang menyatakan peringkat awal permulaan agama Islam disebarkan di bumi Mekah, tak ramai yang beriman, tak ramai yang menyokong. Kenapa? Nabi dah sebut 13 tahun hanya sekitar 40 orang di Mekah yang beriman, yang beramal, yang menerima Islam. Tetapi setelah berhijrah ke Madinah, ratusan ribu. Kini 1.8 bilion. Itu pun daripada jumlah yang begitu besar, ramai yang tak mau pada Islam, meninggalkan ajaran Islam. Kenapa? Kerana ignorance, kerana kejahilan yang pertama. Yang kedua, kerana kebendaan. Nak benda. Benda bukan segala-galanya. Yang kita nak cari apa? Keberkatan dalam hidup. Baik. Seterusnya, tuan-tuan tak ada kitab, dengar sudahlah. Kan? Ada yang sambil makan bang. Garang hari ni. Kita tembak rapat PKP punya pasal. Askar tentera dah turun dah, semua buat roadblock lah. Semua dah buat roadblock. Dia kata Melaka pun tak clear, sangkut. Mus tak clear bang. Okey, kita okey. Dia pun lah cerai. Pergi check tengok you punya handset tu cap ayam ke cap kuda ke? Baik. Tengok dia kata sini. Kemudian hati kecil mereka tertanya-tanya. Ni saya nak jawab apa juga yang berlaku pada zaman dulu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus, get ready Mus. Al-Baqarah 214. Hati kecil mereka tertanya-tanya, bilakah akan tiba masa, cakap pelik sikit, kemenangan serta tewas kafir-kafir itu. Al-Baqarah. Okey. Jadi sahabat tertanya-tanya, bilalah kita nak menang ni ya Rasulullah, dalam hati kecil lah. Nabi sendiri pun mungkin sampai bila kita ni. Jadi perkara yang sama pernah berlaku. Tuan-tuan tolong rojok setiap ayat yang saya kemukakan sebagai dalil. Jangan tengok kat skrin, tengok betul. Ambil pengajaran. Kita kena minat dengan Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dara wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Power Ranger. Ni ayat ni tuan-tuan
jadikan pegangan pada mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah. Allah tak kurniakan kemenangan begitu mudah. Kena melalui proses ni dulu. Saya tak nak terjemah. Dengar, saya nak baca. Ustaz tak ingat ke nak terjemah? Ikut suka akulah, ingat tak ingat. Hang peduli apa? Dengar ni, sebab bahasa ni sedap. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Mana mudah sangat kamu nak masuk syurga aku? Dengar, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Ni. Mereka telah ditimpa dengan kepapaan, kemusnahan harta benda. Kenapa? Kerana peperangan dan serangan penyakit. Bila perang, sana mati, sana bergelimpangan darah di sana sini. Penyakit pemula menular. Tak ada kurang ubat-ubatan. Doktor pun tak ada, dah kena bunuh dah. Tengok dia kata lagi ni, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh pada agama Allah. Ini syarat kemenangan. Sabar dan berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau dua benda ni tak ada, jangan sembang kari, jangan sembang gulai. Bukan senang. Kita mau tak mau kena melalui baksa ni. Setengah menyatakan malapetaka, calamity dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris yang tak betul, itu lebih betul. Lihat juga At-Taubah 42. Tu Ustaz Haddad letak, lihat juga At-Taubah 42, ayat yang membunyi lau kana qariban, lau kana araban, apa dia? Lau kana, ayat apa? Laukana, apa bersangkut? Laukana aradan qariba wa safara qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah. Sebab dia main spontaneously. Saya tengok tu At-Taubah 42. Laukana aradan qariban. Betul tak? Betul lah. Ni iblis sama ni, dia nak bagi saya malu. Harian ni iblis. Lau kana aradan qariba wa safara qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah. Kalaulah Muhammad, apa yang engkau serukan. Terima kasih Ustaz Haddad, anda jot down sini. Ini perjuangan Islam, bukan perjuangan yang mudah. Dan kalaulah apa yang engkau serukan Muhammad boleh memberi keuntungan yang dekat. Makna berjuang Islam, dengar sambil masak, okeylah tu. Berjuang Islam hari ini, esok dapat kemenangan, dapat jawatan yang lumayan. Masya Allah. Kalau sedemikianlah ajaran Islam, perjuangan Islam, dan satu perjalanan yang tidak jauh, tak ada halangan, tidak ada bahaya, lattaba'uk, nescaya mereka akan mengikuti kamu. Walakin ba'udat alaihim syuqqah, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang dituju itu terlalu jauh bagi mereka. Bila nak menang ni tak menang-menang. Jadi bukan mudah. Para sahabat Nabi yang mulia tertanya-tanya dalam hati kecil mereka, tuan-tuan. Boleh faham? Ini perjuangan Islam. Saya bercakap untuk saya. Ya, saya memperjuangkan agama Islam. Saya memperjuangkan agama Islam. Ini peringatan untuk saya. Kemenangan tidak akan datang bergolek. Kalau kita berdakwah dengan bersungguh-sungguh, bagi kefahaman sekadar ilmu yang ada. Biarlah orang nak kritik, dia cakap dia bukan ada PhD. Kalau ada PhD pun hang dayus, hang takut, buat apa? Kan? Esok hang akan ditanya sebab ilmu hang hebat, tapi hang tak berani menyatakan kebenaran. Biarlah ustaz-ustaz yang biasa-biasa je yang berdakwah. Jadi cerita gitu,
Jadi makna dah jawab. Jadi dah kita jawab bahwasanya bilakah akan tiba masa kemenangan serta tewas kafir-kafir itu, makna tertanya-tanya di dalam hati para sahabat. Jadi saya kemukakan dalil 214, dan kemenangan itu memang Allah janjikan kepada umat Islam. Surah Saf, surah ke-61 ayat 14. Ada? Macam mana bunyi? Mana? Bawah lagi, bawah ada. Ayat 13. Bukan 14, 13. Mana? Betul. Okey. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Itu dia. Jangan ragu. Mungkin kemenangan akan tercapai bukan zaman kita. Mungkin zaman anak cucu saya. Cucu saya insya-Allah akan memperjuangkan Islam. Ni jaminan Allah. Jangan ragu tentang janji Allah. Dan yang mana Allah sebut tadi, pada wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib, dan seperkara lagi yang kamu amat-amat ingini ialah apa dia? Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan kemenangan yang hampir. Bila nak capai kemenangan? Setelah kita melalui ujian dalam ayat Al-Baqarah 214. Sekarang pejuang Islam mana ada tahap tu? Makan di restoran, chicken chop, chicken grill. Alamak, nak menang. Atas mimbar pun tak berani nak cakap nak menang. Itu pada juga puak-puak cerai ni, Mangku Ayun. Kita perang, pola nak perang. Kamu tengok polis pun kamu takut. Dah atas mimbar tengok JKK lah. Patutnya cakap hudud, tukar. Cakap jagalah sungai kita. Jangan membuang air besar dalam sungai. Bila nak menang? Kamu penakut, dayu, PhD, pergilah. Panas sikit hari ni. Anak mus pun ketawa. Anak bongsu dia. Boleh mus? Hari ni 100 orang saya tengok. Hak lain tak tengok tu mati habis macam mana? Semua ada kerja. Tu tuan-tuan, jangan bimbang. Baik, kita sambung. Bilakah akan tiba masanya kemenangan serta tewas kafir-kafir itu? Mereka telah mulai gelisah dan lupa janji-janji Tuhan yang akan memberi kemenangan itu. Jadi tuan-tuan, kemenangan ni saya nak bagi tahu Al-Anfal ayat 10. Surah ke-8 ayat 10. Di pertengahan ayat ke-10. Nak menang kena bertanding kat kerusi panas. Kerusi panas nak duduk macam mana? Tak boleh duduk. Panas punggung. Orang Kedah kata pungkok. Panas pungkok tak boleh nak duduk. Cuba tuan-tuan rujuk surah Al-Anfal ayat 10. Kita membicarakan tentang kemenangan. Wa man nasru illa min indillah. Ada? Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu hanya di sisi Allah. Macam mana? Allah nak bagi menang, bagaimana cara dia? Bila? Itu hak dia. Kita buat kerja dia. Saya bidang saya dakwah bagi kefahaman. Kalau tak ada pendakwah macam aku pun takkan Islam nak menang. Minta maaf lah. Jangan mendabik dada. Strategi kita. Lah. Semua kita ni umpama sebuah bangunan. Tengok dalam surah Saf tu, sebuah bangunan saling bantu-membantu. Yang dikatakan bangunan, ada bumbung, ada dinding, ada tingkap, ada pintu. Mungkin saya di antara kita kata bumbung, kamus, pintu. Tu cerita dia. Jangan kita mendabik dada. Kerana aku pergilah. Boleh mau? Bukan kata siapa-siapa. Tapi memang kata pun. Jangan lupa derma lah sikit kat sekolah ni. Lama saya tak muncul ke kaca TV. Kaca TV pula dah. Tu cerita dia. Baik. Ayat tadi. Wa man nasru illa min indillah.
kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Dia nak bagi kita menang. Bagaimana nak menang? Tengok, tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, dia pergi tebuk kapal dia sendiri. Dia tebuk kapal dia, karam. Dah karam, naik kapal lain pula. Dia kata ni kerajaan tebuk atap. Bila kami tebuk? Hampa yang tebuk sendiri. Dia letih bapak ni. Nah, esok tengoklah. Kok kami pun ada orang nak tebuk. Sebelum dia tebuk, kita tebuk dia dulu. Nah, itu cerita dia tuan-tuan. Itu yang orang syok dengar ni, Syaril Long ni. Nah, memang tak ada PhD pun. Nah, tapi kita bercakap landasan Quran dah hadir. Saya bukan nak sembang kari. Nah, saya ustaz biasa-biasa aja. Nah, ilmu yang ada kepada saya ni pun terbatas, baik. Jadi maknanya mereka telah mulai gelisah dan lupa janji-janji Tuhan yang akan memberi kemenangan itu. Saya jawab tadi. Nah, ayat dalam surah As-Saff tadi ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Dan seperkara lagi yang kamu amat ingini ialah pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat, kemenangan yang hampir. Itu dia. Itu cerita dia. Sabar. Berpegang teguh dengan Islam, dengan agama Islam, berpandukan Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah itu syarat yang akan mendapat kemenangan insya-Allah dengan pertolongan Allah. Kita masuk sikit lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala tiba pertolongan. Ni yang kata Tuhan memberi kemenangan dan tewas orang-orang kafir serta takluk kota Mekah kepada kamu, pintunya akan luas terbuka menerima kemasukan kamu. Akhirnya berlaku apa yang dijanjikan oleh Allah pada 10 Ramadan 8 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke bumi Mekah dengan membawa 10,000 tentera. Dan Nabi telah menghancurkan 360 berhala di sekitar Kaabah. Mana dari Quran yang menyatakan Nabi bakal mendapat kemenangan? Ya, di antaranya surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 85. Ini janji. Jangan lupa sebut cerai. Apa terima kasih saja, bukan nak habis lagi. Nantilah Syad nak pergi mana tu, sibuk tu. Dah lah ai lama tak jumpa you. Nanti WhatsApp mereka. Baik. Ada ayat, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Betul mu? Mu kena cek nama bila saya baca tu. Ni kitab ni, dengar kitab Arab Saudi surah ke-28 nama Al-Qasas ayat 85 muka surat 624. Dengar baik-baik. Apakah matlamat hijratul Rasul? Diperjelas dalam kitab ni, dan ada tafsiran tentang janji Allah Nabi akan pulang semula ke Mekah sebagai orang yang menang. Alhamdulillah, muka surat 624 mu. Betul mu? Dengar baik-baik. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu, yakni Allah mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Apa maksud? Huraian, tempat kembali ialah kota Mekah. Ini adalah suatu janji dari Allah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, dan ini sudah terjadi pada tahun 8 Hijrah, 10 Ramadan 8 Hijrah, di waktu Nabi menaklukkan Mekah. Ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi. Ini dalil. Boleh faham? Idza ja'a nasrullah, boleh kaitkan. Ini janji Allah ketika Nabi mula berhijrah ke Madinah. Kamu jangan bimbang. Pergi dulu buat seketika, akhirnya kamu akan pulang semula. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi dia kata di sini, tatkala tiba pertolongan Tuhan memberi kemenangan dan tewas orang-orang kafir serta takluk kota Mekah kepada kamu, pintunya akan luas terbuka menerima kemasukan kamu.
Bila berlaku 10 Ramadan 8 Hijrah. Mana dalil Quran? Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Rujukan saya kitab tafsir Arab Saudi muka surat 624. Hai, kalau fakta macam ni pun nak kata cerai lagi, esok mus lah mai buat kuliah. Akhir sekali, persoalannya yang mungkin kita pernah bahas, tak apa, kita ulang. Kullama taqarrara. Setiap perkara yang diulang-ulang memantapkan. Bagaimana untuk mencapai kemenangan? Apa yang perlu kita buat? Lagi 5 minit. Tadi pun kita mula agak lewat. Boleh Siti Ansyah? Tak ada dah. Pergi mana pasal lah. Pertama sekali, tidak lain tidak bukan ialah, tuan-tuan dan perempuan, kita kena berjihad. Okey. Kita kena berjihad. Kita kena bersungguh memperjuangkan agama Allah. Tak boleh hangat-hangat ti ayam. Hangat-hangat ti ayam dalam bahasa Inggeris apa dia? Mus. Hot chicken shit. Ada pula hot chicken shit. Hangat-hangat ti ayam. Aku pun tak tahu orang putih kata apa. Mana ada proverb dalam bahasa Inggeris hangat-hangat ti ayam. Kawan-kawan dari Kelang Lama Kulim kirim salam dekat YB. YB siapa? Mus lah. Depa lah ni tak berapa cerai dah. Tuan duk cerai lah. Yakin dengan Islam. Mus surah ke-29 Al-Ankabut ayat 69. Syarat untuk mencapai kemenangan ialah kesungguhan. Tak boleh hangat-hangat ti ayam. Tak boleh half-heartedly lah. Hangat ti ayam tu. Half-heartedly. Berjuang juga, tapi macam melepaskan batuk di tangga. Tak mau macam tu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud tuan-tuan dan perempuan, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Bersungguh-sungguh, nescaya kami akan memberi pimpinan, petunjuk ke jalan kami, dan sesungguhnya kami bersama-sama dengan orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Apakah ia bukan kebaikan usaha untuk menegakkan sebuah negara Islam? Ini satu perkara yang baik. Cuma saya diminta supaya mewar-warkan apa benda tu kejap. Jadi makna tu esok insya-Allah kita sambung tuan-tuan dan perempuan, dan surah yang sama, ada sikit lagi ayat yang belum dibahaskan. Kita akan sambung insya-Allah. Cuma saya nak sebut sikit, ada benda-benda yang diminta. Okey, komplek Tahfiz Mutmainnah masih memerlukan banyak lagi akaun number yang tertera tu. Kemudian kalau nak buat potongan direct debit boleh, untuk cukai pelepasan, untuk mendapat pelepasan cukai pun boleh. Sumbangan makanan, beras, gula, susu, zakat harta insya-Allah kami terima. Sumbangan wang tunai boleh hadir ke sekolah, dan lain-lain lagi lah. Apa-apa yang rasa-rasa tuan-tuan nak sumbang, insya-Allah do not hesitate. Jangan teragak-agak. Please contact. You can contact 010-314-8996 number MUS. 0103148996. Bukan saya tak nak bagi nombor telefon saya. Kalau saya bagi nombor telefon saya, tuan-tuan dan perempuan, confirm tak tidur malam. Nombor telefon saya memang ada di Bukit Aman. Balai Polis Bukit Aman memang ada nombor telefon saya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, pergi sana lah tanya. Sebab hari itu Inspektor Bukit Aman telefon saya untuk meminta keterangan yang dikaitkan dengan ceramah saya. Tapi saya pergi, alhamdulillah, polis pun saya bagi kerjasama, no sweat. Saya bukan fitnah, saya apa pun saya cuba sedaya upaya ceramah saya berfakta. Ayat Quran, hadis sebagaimana yang tadi datang secara spontan, masuk. Kalau tak betul, minta maaf. Itulah sedikit untuk hari ini. Esok kita sambung lagi. Kita akan bagi satu garis panduan kepada pejuang-pejuang Islam. Apakah persiapan
persediaan kepada pejuang-pejuang Islam. Ini penting. Dia tak boleh sembang kari, sembang gulai, semangat dia tak boleh. Takut separuh jalan kita akan gugur. Nauzubillah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan jangan lupa Tafiz Mutmainah 55 205 970 3378 akaun Maybank. Lagi apa yang tertera situ? Akaun Afin 1054 6000 5935. Bank Islam 020200 100 63462. Bank CIMB 86 016 97814. Mus confirm tak boleh ingat. Terima kasih. Ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal-ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd.